dan sudah berulang kali saya sampaikan, namun tidak mengapalah. Sungguh pun kita dengar berulang kali, kemungkinan mendapat faham pada pendengaran kali ini. Ini ilmu. Mungkin 1, 2 kali, 3, 4 kali, 5, 6 kali kita dengar benda yang sama. Berlainan mungkin dengar pada kali ini. Mudah-mudahan kali ini mendapat lebih pencerahan mengenai aurat. Aurat ini pada pandangan fiqh dulu, bagi laki-laki antara pusat dengan lutut, ya, bagi perempuan pula muka dengan tapak tangan. Lalu masing-masing kita menutuplah akan rambut kita. Bagi kaum perempuan pakai tudungnya, pakai jubahnya, menutup aurat. Sehingga kan barang siapa yang tidak memakai tudung kepala telah menjadi kejian oleh masyarakat kita pada hari ini. Jadi muslimin muslimat, para pendengar yang dimaksud sekalian, penonton YouTube saya, peminat saya, ilmu fiqh benar pada tahap fiqhnya. Ilmu hakikat benar pada tahap hakikatnya. Kita hanya selalu diperdengarkan hanya melalui sudut fiqh. Sudut fiqh, aurat itu anggota jasad kita, hendak ditutup. Bukan begitu? Tapi hari ini mari kita melihat apa maksud aurat dari sudut pandang ilmu hakikat dan makrifat. Muslimin muslimat, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah. Aurat bahasa Arab. Aurat bahasa Arab. Kita nak belajar ilmu, kita bukan nak jadi Arab. Kita nak jadi Islam. Jadi kita nak jadi Islam tidak semestinya bahasa Arab. Hendaklah kita terjemahkan bahasa Arab kepada bahasa kita, bahasa Melayu. Begitu juga baca Quran, kita terjemahkan ke dalam bahasa yang kita faham. Jadi aurat bahasa Arab, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa-bahasa Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, bermaksud sempadan. Aurat artinya sempadan. Lalu fiqh mengambil pendekatan sempadan laki-laki auratnya pusat ke lutut. Sempadan auratnya perempuan muka dan tapak tangan. Ini pada ukuran ilmu fiqh. Benar pada tahap ilmu fiqh. Jikalau kita tingkatkan pengajian kita kepada ilmu hakikat dan makrifat, apa itu sempadan? Sebenar-benar aurat, iaitu sempadan kita dengan Allah. Aurat-aurat ini sempadan kita dengan Allah. Jikalau Allah itu bersifat melihat, sempadan kita bersifat buta. Ini pada sudut pandangan ilmu hakikat makrifat. Jikalau Allah bersifat sama mendengar, kita tuli. Kalau Allah bersifat hayat, sempadan kita, ya, hayat arti hidup. Hidup sifat Allah, sifat kita tak pernah hidup. Wujud ada, sempadan kita tidak wujud, tidak ada. Inilah aurat mengikut suluhan ilmu hakikat dan makrifat.
kita bukan melarang masyarakat memakai tudung. Tidak. Pakailah tudung kepala, tutuplah, kerana itu sudah menjadi kebudayaan kita. Budaya kita sekarang. Ini pun pakai tudung ini, kalau tak salah, berleluasa dalam masa 30-40 tahun lepas saja. Zaman mak kita tak ada pun pakai tudung. Cuma selendang saja. Tetapi alimnya Masya Allah. Sekarang ini orang yang pakai tudung sekalipun tidak terlepas daripada gejala-gejala kemaksiatan. Jadi tudung ini pada fahaman fiqh hanya menutup rambut. Benar bagi pandangan fiqh. Tapi pada pandangan hakikat makrifat, aurat itu sempadan. Sempadan antara kita dengan Allah. Allah berkuasa, kita lemah. Allah berhajat, berkehendak, kita tak ada berkemahuan. Ya, kudrat, iradah, samak, basar, kalam, ilmu, hayat. Itu sifat Allah. Sifat kita, sempadan kita berlawanan dengan sifat Allah. Ini pada tahap pertama. Pada tahap pertama mengaji hakikat makrifat, kita kena duduk pada tahap sempadan. Contohnya, ini tanah orang. Sempadannya ada batu. Pangkal dan hujungnya ada batu. Ini sempadan kita. Umpama tanah, umpama rumah. Sempadan dia pagar. Jadi kita tak boleh nak melewati sempadan orang. Kita tak boleh nak masuk sempadan rumah orang. Kita mengikut sempadan kita sendiri. Kita kena masuk ke tanah kita. Kita kena buat rumah di tanah kita. Kita tak boleh nak masuk sempadan rumah orang. Itu dipanggil ceroboh. Ceroboh. Mencerobohi kawasan orang. Begitu juga Allah. Allah juga ada sempadan, anda para pendengar ibu di masa kalian, kita dengan Allah juga ada sempadan. Jadi sedarlah kita pada hari ini, kita ini selalu bersempadan berlawanan dengan sifat Allah. Kita tidak mendengar yang mendengar Allah. Kita tidak sifat melihat yang melihat Allah. Contohnya, kita ambil mata, letak di meja. Apakah mata itu boleh melihat? Yang melihat bukan mata. Yang melihat itu Allah. Ini sempadan dia. Seumpama orang mati. Orang mati ada mata, ada telinga, ada mulut. Kenapa tak boleh melihat? Kenapa tak boleh mendengar? Kenapa tak boleh berkata-kata? Sebabnya, yang melihat bukan mata. Yang mendengar bukan telinga, yang bercakap bukan mulut. Yang melihat Allah. Itu makanya orang mati, dia pun ada mata, dia tak boleh melihat. Sebab melihat itu bukan mata. Ingat, itu sempadannya. Kemudian ada satu lagi rahsia besar selain daripada sempadan. Saya sendiri pun tidak berani nak buka akan rahsia ini, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengirim, menghantar, mendatangkan imam besar Masjid Jakarta, Masjid Istiqlal di Jakarta, imam besar Jakarta bernama Profesor Nasruddin mengunjungi saya. Menginap di chalet di hulu sungai Raut Pahang sana selama 2-3 hari. Dia telah membuka rahsia aurat yang saya sendiri simpan. Tak berani nak saya bukakan. Apa maksud aurat yang sebenar? Selama ini ilmu hakikat makrifat hanya memberi
pencerahan setakat aurat itu sempadan. Tetapi anak tuan-tuan, ada lagi yang memeranjatkan kita. Imam besar Profesor Dr. Nasruddin, Imam besar Masjid Istiqlal Jakarta, membuka apa maksud aurat yang sebenar. Jadi kita sambung ke bahagian kedua. Kalau ada rezeki panjang umur, kita sambung lagi. Jadi pagi ini cukuplah dulu bab pada slot yang pertama. Ya, saya sudahi. Sebelum itu, muslim-muslimat, para pendengar, ibu masa sekalian, di sebelah saya namanya Pak Hamzah. Saya selalu ke mana-mana bawa beliau kerana beliau ini mirip Tok Kenali Kelantan. Lihatlah, wajahnya ada jambar, badannya gempal-gempal, ya. Cuma Tok Kenali, arwah Tok Kenali Kelantan, dia pakai serban. Tok Kenali ini pakai Taliban. Biarpun dia nama Hamzah, saya gelarkan dia Tok Kenali. Jadi semua orang panggil dia Tok Kenali. Jadi apabila kita lihat wajahnya, akan terbayang wajah Tok Kenali yang betul. Wajah Tok Kenali seiras dengan Tok Kenali yang ini. Itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.